Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid. Oke, Cikgu harap kamu semuanya sehat-sehat saja. Jadi hari ini kita akan mempelajari lagi topik baharu. Oke, sebelum kita mulakan pembelajaran, Cikgu nak tayangkan kamu satu video. Jadi Cikgu harap kamu dapat lihat video ini sehingga selesai, sebab video ini ada kaitan tentang topik pembelajaran kita pada pagi ini. Sekejap ya. Tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari SMK Bangsar, Li Huidan. Seterusnya, tempat kedua jatuh kepada peserta dari SMK Pantai Dalam, Michael Wong. Dan juara bagi acara larian 100 meter dimenangi oleh Safwan Suhaimi dari SMK Putrajaya. Tahniah kepada semua pemenang dan terima kasih kepada pihak penaja. Tahukah anda perkataan ketiga, peserta, kedua, larian, pemenang dan penaja merupakan perkataan yang mengandungi imbuhan? Imbuhan ada dua, iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir sebelum kata dasar. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir selepas kata dasar. Oke, itu saja untuk video. Jadi, Cikgu harap kamu paham tentang video tersebut. Video tersebut menjelaskan tentang imbuhan kata nama, awalan, dan akhiran. Jadi, secara tidak langsung, topik pembelajaran kita pada pagi ini adalah berkaitan tentang imbuhan awalan kata nama. Dalam video tadi ada sebut imbuhan akhiran, tetapi hari ini kita hanya mempelajari tentang imbuhan awalan kata nama sahaja. Oke, sebelum kita masuk kepada isi pembelajaran, Cikgu nak terangkan objektif pembelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama, murid dapat menyelesaikan 4 jenis imbuhan awalan kata nama dengan betul. Yang kedua, murid dapat membina ayat dengan menggunakan imbuhan awalan kata nama secara gramatis. Oke, untuk pengenalan, apakah itu imbuhan awalan kata nama? Oke, Cikgu akan terangkan tentang maksud imbuhan dan maksud awalan kata nama itu. Oke. Oke, menurut Nik Safia Karim, imbuhan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna pada nahunya ataupun pada tata bahasanya. Bentuk-bentuk lain di sini dimaksudkan adalah kategori kata. Misalnya kata dasar seperti kata kerja, kata adjektif, ataupun kata nama. Imbuhannya ada banyak. Misalnya imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan, dan imbuhan sisipan. Tapi hari ini kita akan mempelajari tentang imbuhan awalan kata nama. Awalan ialah imbuhan yang ditambahkan pada bagian depan kata dasar. Maknanya di sini, imbuhan awalan kata nama itu mesti mendahului kata dasar. Oke, misalnya cikgu ambil contoh imbuhan pen. Boleh ditambahkan pada kata dasar, misalnya dapat. Dan terhasilnya yaitu pendapat. Jadi cikgu harap kamu dapat paham maksud imbuhan dan awalan ini ya. Oke, seterusnya adalah jenis-jenis imbuhan awalan kata nama. Oke, sebelum itu cikgu nak kamu semua salin jenis-jenis imbuhan ini. Oke, jenis-jenis imbuhan awalan kata nama ini ada 4, yaitu imbuhan pen, imbuhan pe, dan imbuhan per, dan imbuhan ke. Oke, cikgu akan terangkan satu persatu. Oke, kita bermula dengan imbuhan awalan pen. Oke, imbuhan pen ini dapat digabungkan kepada kata dasar seperti kata kerja, kata adjektif, dan kata nama. Maknanya di sini imbuhan pen ini boleh bergabung dengan pelbagai kata dasar. Misalnya jika ambil contoh pen tambah kata kerja curi, terhasillah pencuri. Oke, contoh lain pen tambah kata nama, misalnya swasta, terhasilnya lah swasta. Jadi cikgu harap kamu paham tentang imbuhan awalan pen ini. Dia boleh bergabung dengan pelbagai kata dasar seperti kata kerja, kata adjektif, dan kata nama. Oke, seterusnya imbuhan yang kedua adalah imbuhan awalan
pe. Awalan pe ni ialah imbuhan yang digandingkan pada kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan pada bunyi awal kata dasar tersebut. Maknanya di sini imbuhan pe ni tidak mengubah maksud bunyi awal kata dasar tersebut. Cikgu ambil contoh misalnya guam. Guam tambah imbuhan pe di depannya menjadi peguam. Untuk kedai, kedai. Contoh lain lagi, tani tambah imbuhan pe jadi petani. Jadi kamu kena ingat kalau imbuhan awalan pe dia akan kekalkan bunyi awal kata dasar tersebut. Oke, seterusnya adalah imbuhan per. Oke, awalan per tidak terlalu produktif berbanding dengan awalan lain. Kini karena imbuhan ini boleh bergabung dengan kata kerja dan kata nama tanpa melibatkan perubahan bunyi pada kata dasar. Oke, ini hampir sama dengan imbuhan pe tadi. Dia kekalkan bunyi pada kata dasar tersebut. Tetapi dia hanya boleh bergabung dengan kata kerja dan kata nama. Misalnya, cikgu ambil contoh per tambah buru. Buru ini kata kerja dan terhasilnya lah berburu. Untuk yang kedua, per tambah asap. Asap ini adalah kata nama. Terhasillah berasap. Kenapa cikgu cakap dia hanya boleh bergabung kepada dua kata kerja dua kata ini saja? Sebab kalau cikgu ambil contoh per tambah kata adjektif misalnya pendek, per pendek, tak sesuai kan? Oke, jadi kamu kena ingat imbuhan per ini dia sama dengan imbuhan pe tadi, kekalkan bunyi pada kata dasar dan bergabung dengan kata kerja ataupun kata nama. Oke, imbuhan yang terakhir adalah imbuhan awalan ke. Oke, awalan ke ini hanya bergabung dengan beberapa perkataan sahaja. Maknanya imbuhan pe lagi sedikit berbanding dengan imbuhan per tadi. Misalnya, ke tambah tua terhasillah ketua. Ke campur kasih, kekasih. Ke campur hendak adalah kehendak. Jadi imbuhan awalan ini hadir hanya di depan kata dasar tersebut. Oke, jadi cikgu harap kamu dapat paham jenis-jenis imbuhan ini, yaitu ada 4 tadi itu. Oke, seterusnya kita beralih kepada membina ayat menggunakan perkataan yang mempunyai imbuhan awalan kata nama. Oke, cikgu akan ajar contoh membina ayat dengan menggunakan perkataan yang mempunyai imbuhan awalan kata nama. Misalnya cikgu ambil di sini adalah penyanyi. Oke, pen tambah nyanyi. Contoh ayat, kamu boleh ambil buat ayat ataupun membina ayat yang bebas. Contohnya, Datuk Siti Nurhaliza ialah seorang penyanyi. Kamu juga boleh buat ayat lain selain ini. Misalnya, sekejap ya. Oke, saya ambil contoh ya. Oke. Suara penyanyi itu sangat merdu. Jadi terhasillah ayat. Jadi kamu boleh menghasilkan pelbagai ayat menggunakan perkataan yang mengandungi imbuhan awalan kata nama. Seterusnya adalah pekebun. Contoh ayat, pekebun itu tinggal di Kuala Selangor. Jadi kita boleh tambah ayat lagi menggunakan perkataan pekebun ini. Contoh misalnya rumah pekebun itu terletak di kampung, kampung apa yang kamu suka ataupun kampung burung. Jadi terhasillah ayat. Jadi untuk ini cikgu nak kamu buat aktiviti tambahan di rumah dan cikgu bagi perkataan yang mengandungi imbuhan awalan kata nama. Jadi cikgu nak kamu buat ayat menggunakan perkataan yang cikgu beri ini. Sekurang-kurangnya 3 ayat. Misalnya pencuri 1 ayat, petinju 1 ayat, ataupun ketua 1 ayat. Ataupun boleh juga lebih, ataupun pencuri ini 2, petinju ini 2, ataupun ketua ini 2. Seperti mana cikgu beri contoh sebentar tadi. Kita boleh bina ayat yang berbagai sebab dia bebas. Oke,
Untuk rumusan, kita imbas kembali apa yang kita pelajari sebentar tadi. Kita telah mempelajari tentang imbuhan awalan kata nama. Imbuhan awalan kata nama ini ada 4, yaitu imbuhan pen, imbuhan pe, dan imbuhan per, dan imbuhan ke. Jadi cikgu nak kamu ingat keempat jenis imbuhan awalan kata nama ini. Dan cikgu nak kamu buat aktiviti yang cikgu suruh tadi, dan itu sahaja untuk pembelajaran kita pada pagi ini. Kita akan mempelajari topik yang lain pada hari yang berikutnya. Oke, sekian. Terima kasih.